A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, tahniah dan selamat datang kepada pelajar baharu Jabatan Perdagangan sesi Disember 2020. Pada sesi ini, saya, Puan Norianti Samsudin, akan memberikan taklimat berkenaan disiplin yang perlu diikuti oleh pelajar Jabatan Perdagangan terutamanya Port Dickson. Saya harap anda dapat memberikan sepenuh perhatian dan kerjasama sepanjang taklimat disampaikan agar etika-etika dan amalan yang sepatutnya diterapkan dapat dipraktikkan dan mengelakkan anda daripada dikenakan tindakan disiplin atau tata tertib sepanjang berada di PPD. Kami pegawai-pegawai disiplin akan sentiasa memantau disiplin para pelajar sepanjang berada di PPD. Taklimat pada hari ini mengandungi 8 perkara berikut. Yang pertama, pengenalan kepada pegawai disiplin di Jabatan Perdagangan. Yang kedua, pemakaian kad pelajar atau kad matriks. Seterusnya, bagaimana rupa diri pelajar yang dibenarkan terutama pelajar Jabatan Perdagangan. Yang keempat, bahan-bahan terlarang. Seterusnya, gangguan ketenteraman. Yang keenam, panduan kenderaan semasa berada di PODPD. Yang ketujuh, peraturan KEMSIS atau asrama. Dan yang akhir sekali, sekiranya berlaku pelanggaran peraturan, apakah tindakan tata tertib yang boleh dikenakan ke atas anda? Kita teruskan dengan skop kita yang pertama. Saya perkenalkan, yang ini adalah Puan Siti Suhaila binti Jusoh. Beliau merupakan penyelaras disiplin di Jabatan Perdagangan. Seterusnya, pegawai disiplin di Jabatan Perdagangan terdiri daripada Puan Azizah binti Mat Zain, Puan Siti Nurbaya binti Mat Rofa, saya sendiri, Puan Norianti binti Samsudin. Kami pegawai-pegawai disiplin di JP akan memastikan para pelajar mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan melalui pemantauan dari semasa ke semasa. Oleh itu, segala makluman yang akan saya sampaikan pada hari ini perlulah diberikan perhatian dan saya tidak mahu nanti sekiranya berlaku tindakan tata tertib ke atas anda ataupun hukuman terhadap kesalahan tata tertib yang anda lakukan, adanya alasan bahawa anda tidak maklum sedangkan kami telah mengadakan taklimat disiplin ini. Okey. Perkara pertama yang anda perlu tahu sebagai pelajar Poli PD adalah berkenaan dengan pemakaian kad pelajar. Anda diwajibkan untuk sentiasa memakai kad pelajar sepanjang anda berada di dalam kampus. Okay, ya. Yang kedua, pastikan pemakaian kad pelajar anda adalah paras dada dan dipamerkan di bahagian hadapan. Jangan conteng atau alter kad tersebut. Sekiranya rosak, hilang atau tamat tempoh, anda wajib membuat permohonan baharu melalui pegawai HEP. Tiada istilah tertinggal atau ada dalam beg sekiranya anda diminta untuk mempamerkan atau menunjukkan kad tersebut. Seterusnya, rupa diri pelajar. Okey. Pastikan pakaian yang anda pakai kemas, bersih dan sesuai dengan amalan biasa masyarakat Malaysia.
Pastikan juga pakaian yang anda pakai adalah pakaian yang sopan, berbaju kemeja, berkasut, berseluar panjang atau berskirt panjang di bawah paras lutut, terutama sewaktu menghadiri kuliah dan melakukan urusan rasmi di jabatan atau bangunan pentadbiran. Kita pelajar JP mewajibkan para pelajar untuk berpakaian formal. Sinonim dengan bahagian pengurusan kita, bidang kita, JP adalah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai rupa diri yang formal. Berbeza dengan pelajar-pelajar daripada jabatan kejuruteraan. Jadi, kamu tidak boleh membandingkan rupa diri kamu dengan rupa diri pelajar di jabatan engineering. Ini kerana kaedah PDP, pengajaran dan pembelajaran mereka melibatkan bengkel, manakala pelajar JP tiada bengkel dan lebih kepada aktiviti formal, urusan rasmi. Seterusnya, diharamkan berpakaian tidak sopan dan yang terlalu mendedahkan tubuh atau menjolok mata di khalayak ramai seperti berskirt di atas paras lutut atau berseluar pendek atau jeans sama sekali diharamkan. Berbaju T tanpa collar juga adalah merupakan satu kesalahan bagi pelajar JP. Pastikan kalau anda nak pakai baju T, pastikan ianya bercollar. Kerana tindakan tata tertib boleh dikenakan kepada anda sekiranya baju T yang anda pakai tiada collar. Dan pastikan anda memakai baju berlengan dan adalah satu kesalahan jika baju anda tanpa lengan. Berseluar atau berskirt ketat adalah merupakan sesuatu yang diharamkan bagi pelajar jabatan perdagangan, apatah lagi berselipar atau sandal. Di jabatan perdagangan, pelajar diwajibkan memakai kasut bertutup. Kita akan pergi lebih detail nanti pada bahagian kasut. Kasut tumit tinggi yang runcing juga tidak dibenarkan. Apatah lagi berterompah bagi perempuan. Seterusnya, dalam pakaian, lelaki tidak dibenarkan memakai gelang tangan, subang, rantai dan anting-anting atau apa-apa perhiasan diri. Jadi pelajar lelaki ambil maklum perkara ini. Satu kesalahan jika didapati anda memakai mana-mana perhiasan diri seperti yang dinyatakan. Jika didapati tindakan tata tertib boleh diambil ke atas anda. Biasanya nanti kita akan tengok selalunya lah based on experience yang lepas kita saman. Sekiranya saman tak jalan, kita akan ambil langkah-langkah seterusnya. Saya tak nak ada alasan memakai gelang tangan sebab tradisi ke, agama ke. Jangan jadikan itu sebagai satu alasan. Pakaian rasmi, urusan formal bagi pelajar lelaki jabatan perdagangan, rupa dirinya adalah diharamkan sama sekali memakai apa-apa perhiasan diri seperti yang telah saya nyatakan, seperti yang terpapar di skrin sekarang. Pelajar perempuan pula, ini trend sekarang ni menindik lebih daripada satu liang di telinga itu merupakan satu kesalahan di Jabatan Perdagangan di Poli PD ni. Jadi tindakan tata tertib boleh dikenakan, elakkan. Seterusnya, pelajar Islam, lelaki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat. Pelajar lelaki tidak dibenarkan berpakaian atau berkelakuan menyerupai wanita dan begitulah sebaliknya. Berikut adalah contoh pakaian formal bagi pelajar JP untuk dipakai pada hari-hari kuliah terutamanya. Kalau kita tengok dekat sini, pelajar JP dibenarkan untuk memakai t-shirt tapi mestilah berkolor, seluar slide, kasut kulit bertutup. Pakaian yang sebenarnya formal adalah dengan
mempraktikkan amalan, membiasakan memakai baju kemeja berseluar slack dan kasut tutup lengkap dengan tie. Ini adalah pakaian pelajar JP yang formal, terutama pada hari-hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Okey, pada hari Jumaat, pelajar di Jabatan Perdagangan lelaki, okey, kalau kamu tengok gambar yang ketiga ini adalah pakaian yang digalakkan untuk dipakai pada hari Jumaat. Lengkap ya, bersungkup, bersamping. Okey, kasut bertutup. Bukan capal walaupun hari Jumaat. Okey, manakala gambar yang keempat pelajar lelaki pakai ini adalah contoh kemeja berlengan pendek. Biasanya ini adalah pelajar-pelajar di Jabatan Kejuruteraan, tapi boleh juga pelajar JP pakai. Pelajar perempuan contoh pakaian formal rasmi ialah baju kurung, sopan, menutup aurat. Manakala pelajar non-Muslim boleh memakai kemeja, skirt di bawah paras lutut. Okey. Punjabi one set, sama atas bawah kan, itu kita panggil one set, one suit. Okey, adalah dibenarkan dia merupakan pakaian formal bagi masyarakat Malaysia. Tapi yang second last ni, baju blouse putih dengan seluar slack yang pelajar perempuan ini pakai bukanlah pakaian formal bagi pelajar JP. So, ianya tidak dibenarkan dan ianya adalah satu kesalahan untuk pelajar JP. Okay, so kesimpulannya pelajar perempuan JP elakkanlah. Kalau tak anda dikira boleh disabit kesalahan lah, kiranya salah, boleh dikenakan hukuman tata tertib. Okay. Ini contoh pakaian siswa ketika menghadiri kelas. Okay, pelajar JP kemeja bertai. Okay. Untuk siswi kelas dan outing, tengok kita punya pakaian formal berbaju kurung, ada kurung kedah. Pelajar di SK boleh berskirt panjang, kemeja. Okay. Ini contoh pakaian harian yang kita boleh pakai. Tak adalah hari-hari nak pakai baju formal, Sabtu Ahad atau di luar waktu kuliah, bolehlah pakai t-shirt macam ni. Okey, bersukan, pakaian sukan, pakaian yang sesuai. Okey, ini pakaian-pakaian pelajar perempuan yang dilarang untuk dipakai ketika kuliah ke, tak kuliah ke. Kuliah apatah lagi, memang salah lah. Skirt atas paras lutut dalam kawasan POLI-PD memang tak dibenarkan. Okey, berseluar legging, kasut tu nampak tu nak pergi kuliah macam tu, salah Okey, seluar jeans, kemeja, t-shirt kat dalam, yang ini trending sekarang, saya tak kira, salah juga. Pegawai-pegawai disiplin boleh mengambil tindakan. Ataupun stylo yang last sekali ni kan, fashionista sangat ni, t-shirt, seluar Aladdin ni tidak dibenarkan. So sila ambil maklum. Spesifik kepada bahagian kasut pula. Kasut ni tak dibenarkan. Pelajar JP ambil maklum. Okay, no sport shoes or sneakers during urusan formal rasmi hari Isnin hingga Khamis. Okay, crop definitely salah. Tak boleh, tak dibenarkan. Okay, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ini adalah kasut formal bagi pelajar lelaki di JP. Kasut kulit bertutup. Manakala pelajar perempuan, okay, kasut Crocs ni walaupun dia bertutup warna gelap macam ni tapi dia tak ada tumit, ini salah. Ini tidak dibenarkan, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Warna terang, bertutup tak bertumit macam ni juga salah. Open to like this. Definitely lah. Sandal apatah lagi memang out lah daripada formal. So kita memang boleh ambil tindakan terhadap pelajar yang melanggar etika atau peraturan pemakaian rupa diri pelajar POLI. Jadi kasut macam mana sesuai untuk pelajar perempuan JP adalah kasut berwarna gelap, bertutup dan bertumit. Gelap boleh jadi hitam, boleh jadi warna coklat gelap seperti contoh dalam gambar. Okey, pastikan dia bertumit. Tak bertumit pun salah juga, flat shoes kan.
Okey, mesti bertumit sekurang-kurangnya 1 inci, 1,5 inci ke. Okey. Mari kita tengok bahagian rambut pula. Okey, pelajar lelaki dilarang menyimpan rambut panjang. Panjang maksudnya mencecah kola baju, menutup telinga, menutup dahi, mencecah kening. Ini panjang, dilarang ya. Berekor, berwarna dan berfashion, rambut yang tidak kemas adalah dilarang bagi pelajar lelaki. Seperti afro, punk, berwarna tidak dibenarkan. Pelajar perempuan Islam diwajibkan untuk memakai tudung. Okey, ini contoh-contoh rambut pelajar lelaki yang dilarang. Saya tahu sekarang tengah trend fashion rambut Korea, tutup dahi, tutup kening tu, macam afro jambul kat depan tu. Please it's wrong. Kita akan ambil tindakan disiplin lah bagi pelajar yang melanggar rupa diri untuk pengajar JP. Ini rambut berwarna bagi wanita, pelajar perempuan lagi dilarang sama sekali. Seterusnya, contoh rambut lelaki yang kemas yang seharusnya pelajar Jabatan Perdagangan lelaki contohi. Pendek, tidak mencecah kening, telinga, kola baju. Okey. Untuk pelajar perempuan dan Muslim, pastikan rambut diikat ataupun ditocang. Sekiranya rambut pendek, disikat kemas, tidak dibiarkan menggelap. Seterusnya, pakaian bagi pelajar Jabatan Perdagangan berikut adalah dia punya rumusan ikut hari. Hari Isnin mestilah berpakaian formal. Bagi pelajar lelaki mestilah bertali leher. Dan pelajar perempuan di AT dan di PR berbaju formal sama ada baju kurung atau skirt labuh dengan kemeja ataupun pakaian one suit. Okay, so one suit means atas bawah dia daripada satu pasangan yang sama warna ataupun senada. Okay, manakala pelajar DSK diwajibkan untuk berpakaian seperti blazer, skirt dan kasut tumit. Pada hari Selasa, pakaian corporate JP atau corporate poli atau jika dia ada pakaian corporate bolehlah memakai kemeja yang sesuai. Sama pada hari Isnin lah. Pada hari Rabu, pelajar dibenarkan untuk memakai pakaian sukan atau kokurikulum. Okey, ataupun kemeja atau apa sahaja yang sesuai dengannya. Pada hari Khamis, pemakaian batik untuk pelajar lelaki dan perempuan sekiranya ada. Okey, kalau tak ada boleh pakai pakaian seperti pada hari Isnin formal. Okey. Hari Jumaat, pelajar lelaki digalakkan berbaju Melayu lengkap, maksudnya berkain samping dan bersongkok. Ataupun kalau tak ada pakaian baju Melayu lengkap samping dan songkok, bolehlah berkemeja seperti hari Isnin. Okey, perempuan pula, pelajar perempuan berbaju kurung atau yang sesuai dengannya. Right. Bahan-bahan yang dilarang ya. Pelajar tidak dibenarkan memiliki, melihat, mendengar, membahagi, meminum, mengurus dan menganjur atau ada di bawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah, rokok, dadah, racun, judi atau minuman. Seterusnya adalah gangguan ketenteraman. Pelajar tidak dibenarkan membuat bising atau menyebabkan bunyi bising atau bercakap secara kurang sopan sama ada di bilik kuliah, dewan kuliah, perpustakaan apatah lagi, pejabat pentadbiran atau berhampiran dengannya. Selalunya, gangguan ketenteraman ini berlaku secara tidak sedar apabila anda duduk secara berkumpulan atau berkelompok, bercakap dengan kuat, maka terhasillah bunyi bising. Bunyi bising kemudiannya menyebabkan gangguan ketenteraman di mana anda juga boleh dikenakan tindakan tata tertib. Right? Tidak dibenarkan menimbulkan suasana kacau bilau, huru-hara atau menghasut pelajar lain menentang pihak berkuasa PPD. Jadi maklum ya. Pelajar boleh menyuarakan segala rasa tak puas hati melalui saluran seperti JPP atau membuat aduan bertulis ataupun melalui peti cadangan. Right?
panduan kenderaan di kawasan PDPD. Okay. Menggunakan kenderaan bermotor yang tidak mengeluarkan bunyi bising yang kuat atau yang telah diubah suai. Okay. Yang kedua, pastikan anda memakai topi keledar semasa menunggang dan membonceng motosikal. Memakai tali pinggang keledar semasa memandu atau menumpang kenderaan. Tidak dibenarkan membawa lebih daripada seorang. Seterusnya, masih skop kenderaan. Pastikan anda meletakkan kenderaan bermotor di tempat yang telah diperuntukkan untuk pelajar. Okey, macam mana nak tahu untuk pelajar ke untuk staff? Pastikan anda tengok signage yang telah disediakan di setiap kawasan letak kenderaan. Okey, jika tidak, kemungkinan besar tindakan pertama yang akan diambil ialah kenderaan anda akan di-clamp. Clamp, lepas tu nak buka clamp kena bayar. Nasiblah. Okey, pelajar lelaki tidak dibenarkan membawa pembonceng pelajar perempuan dan begitu juga sebaliknya. Mestilah mempamerkan pelekat kenderaan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak TPD. So, yang ini nanti akan ada maklumat lanjut macam mana nak dapatkan pelekat kenderaan. Okey. Alright. Seterusnya, peraturan KAMSIS atau asrama. Daftarkan barang elektrik yang anda bawa. Okey. Dah tentu yang ini nanti spesifiklah asrama akan beritahu apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Seterusnya, dilarang sama sekali untuk menumpangkan pelajar lain di dalam asrama. Satu kesalahan. Haram melakukan aktiviti ragging bagi pelajar baru. Dilarang juga membawa peliharaan di dalam kawasan KAMSIS. Segala pergerakan keluar masuk KAMSIS perlulah dilaporkan. Pastikan anda sentiasa memakai kad KAMSIS, kemaskan bilik masing-masing. Ini ada besar panjang, kena tahulah. Sebab dia dikira mengganggu ketenteraman juga kalau pemandangan tu messy. Haram semua perkara yang haram ketika berada di Okey. Akhir sekali, sekiranya berlaku pelanggaran peraturan, apakah tindakan-tindakan yang boleh dikenakan ke atas pelajar? Okey, pelajar boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman berikut atau dua hukuman atau lebih hukuman yang disatukan sekali. Okey, seringan-ringan hukuman mungkin boleh dikenakan amaran sahaja dulu, bergantung kepada budi bicara dan tahap kesalahan yang dilakukan. Berat sikit, anda boleh didenda kurang daripada RM500. Berat lagi daripada denda, anda juga boleh dikenakan penggantungan menggunakan kesemua kemudahan-kemudahan institusi selama tempoh yang telah ditentukan, yang akan ditentukan. Okey. Berat lagi, anda mungkin boleh dikenakan tindakan penggantungan pembelajaran atau halangan daripada menduduki peperiksaan. Paling berat, anda boleh dibuang daripada institusi oleh pihak berkuasa tata tertib. Semua tindakan-tindakan tata tertib yang tertera adalah termaktub di bawah kaedah 48 Akta 174. Jadi, harap pelajar maklum akan tindakan tata tertib yang boleh dikenakan sekiranya anda melakukan pelanggaran peraturan. Alhamdulillah, tamat sesi taklimat pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Saya harap pelajar peka dan maklum dengan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan. Elakkan daripada melakukan pelanggaran disiplin, jaga rupa diri, akhlak, sasiah sebagai pelajar politeknik, khususnya pelajar JP. Mari kita sama-sama doakan semoga semua pelajar, anda semua, kita semua menjadi pelajar yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga berakhlak. Okey, sampai di sini dahulu. Kita jumpa dalam waktu kuliah nanti bersama dengan pensyarah masing-masing dengan akhlak yang baru yang kita azamkan untuk menjadi seorang yang lebih baik saban hari.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.